Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni bersama lagi dengan Pak Haji dalam kuliah herba yang lama lah kita berhenti. Jadi malam ini kita sambung balik lah. Jadi satu minggu insya-Allah ada 2 kali yang akan kita adakan, iaitu pada hari Isnin malam dan juga hari Rabu malam insya-Allah ya, dengan izin Allah. Jadi apa khabar semua ya yang masuk dalam kuliah kita pada malam ni. Pak Haji bersyukur sangat-sangat ya, Allah bagi kesihatan. Nikmat yang sering dilupakan orang ialah nikmat afiah dan nikmat masa ya. Afiah itu sihat wal afiah. Sihat ni ada 2. Sihat satu, sihat fizik. Afiah ni maksudnya sihat yang merangkumi fizik kita dan juga kita punya emosi, kita punya mental, kita punya spiritual kita. Kadang-kadang orang itu badan fiziknya sihat tapi ternyata sekali ya mentalnya problem, ternyata sekali spiritualnya problem, ternyata sekali ya masalah emosinya problem. Itulah penyakit masyarakat yang ada pada hari ini. Hilang ketenangan dalam hidup, tak gembira dalam hidup, entah nak ke mana kita tak tahu. Rasanya nak ke gunung tak kena, nak ke laut tak kena, ya, nak pergi ke mana juga rasanya macam tak kena saja dalam hidup ni. Apa sebenarnya yang mempengaruhi kita itu? Pertama kali ialah syukur ya. Syukur itu ada 3 syukur. Yang pertama, ini mukadimah ni baru mukadimah ya. Syukur yang pertama ya, syukur kita ni dijadikan Allah. Daripada tidak ada kepada ada, kita bersyukur kerana Allah telah menjadikan kita. Ya, kita asalnya tidak ada. Syukur yang pertama iaitu syukur kita diciptakan Allah. Syukur yang kedua ialah syukur Allah memberikan nikmatnya di dalam hidup kita. Semacam yang Allah beri kepada kita. Apa lagi yang kita nak dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi kita nak dustakan? Itu syukur. Tapi satu lagi, apa dia? Yang ketiga, iaitu kita bersyukur dengan nikmat hidayah yang Allah beri kepada kita. Allah pilih kita menjadi insan-insan yang tak lupa, ya, tak lupa. Kita tak jadi orang, Abu Lais sebut dalam satu kitabnya, Tanbihun Ghafilin. Orang-orang yang lupa. Mudah-mudahan kita diciptakan Allah untuk mengingati Allah. Ingat Allah pada setiap masa. Ya. Jadi oleh sebab itulah maka insya-Allah pada malam ni kita mengkaji lagi dalam dunia pengobatan penuh dengan rahsia ayatul Rahman, tanda-tanda kebesaran Allah di atas muka bumi ini. Jadi pada malam ni Pak nak cerita pasal bunga. Bunga ya, kelopak bunga. Mari kita perhatikan sedikit pasal bunga. Bahawa kita pertama sekali bila kita melihat pada alam ini, kita kena lihat bahawa alam ini adalah merupakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kejadian. Ya, kita ada ayat daripada ayat Al-Quran, kita ada ayat-ayat kejadian. Ayat kejadian inilah kita lihat membawakan kita untuk kita mengingati Allah. Orang yang mengingati Allah, ingat Allah. Sambil berdiri, duduk dan berbaring. Mereka melihat penciptaan Allah, mereka berkata, sesungguhnya Maha Suci Allah, kau tak ciptakan ini sia-sia, jauhilah aku daripada neraka Jahannam. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita lihat, ya, jadi kita lihat bagaimana kita memerhati. Dalam ilmu pengobatan herba ini, pertama sekali kita kena menghalusi hati. Menghalusi mata pandang. Menghalusi pada kejadian Allah. Baik, kita mula dalam pengembaraan kita untuk menghalusi. Kenapa Allah jadikan bunga ini berbentuk seperti telinga? Bunga apa pun, seperti telinga. Supaya dia menjadi salah satu untuk memerangkap bunyi. Bunyi apa yang ada di atas muka bumi ini? Banyak bunyi yang ada yang ditangkap.
kita tengok bagaimana kita membuat pengobatan, ya. Pak Haji beri contoh pengobatan. Katalah Pak Haji ambil satu ni, ada air, lalu Pak Haji baca suratul Fatihah. Dan kita tahu bahawa ayat suci Al-Quran itu adalah syifa, penawar. Tetapi macam mana kita nak buktikan di sudut sains? Oh, tak boleh bukti sudut sains. Tidak semestinya sains boleh bukti kata itu adalah benar. Ada yang sains tak boleh bukti. Salah satunya bunyi. Yang mana kita boleh tengok begini, ketika seorang itu dia baca suratul Fatihah, gelombang ya ditangkap dalam air tersebut. Ya, jadi oleh sebab itu maka gelombang daripada kita membaca suratul Fatihah itu dalam bentuk frekuensi itu menjadi salah satu daripada ubat. Jadi ubat ini boleh jadi dalam bentuk nutrisi, boleh jadi dalam bentuk kalsium, magnesium, mineral, boleh jadi dalam bentuk vitamin, vitamin C, vitamin E. Tetapi tak ramai orang mengkaji bahawa ubat ia juga boleh ada dalam bentuk frekuensi, gelombang. Jadi oleh sebab itu maka kita kena mengembara untuk melihat apakah bukti-bukti di alam lain yang membuktikan gelombang itu salah satu daripada pengobatan. Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu adalah gelombang. Ya, bagaimana orang membaca Al-Quran dengan qiraat yang tertentu, lalu orang baca Quran dengan bertaranum, bagaimana Al-Quran itu boleh membuatkan jiwa kita menjadi tenang. Ya, dengan kita tidak menidakkan, ya, dan kita tak menidakkan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Baca. Tetapi Pak Haji nak bawa kita lihat di sudut sainsnya. Dan Pak Haji sebut awal, tak semestinya sains ini, Al-Quran itu tetap benar walaupun sains tidak boleh menunjukkan bukti. Kita beriman secara keseluruhannya. Tetapi mari kita melihat sedikit, kita keluar sedikit untuk mencari satu kelebihan. Satu hikmah yang Allah buat iaitu gelombang. Gelombang itu ada pada mana? Pada bunga. Bunga itu menangkap bunyi deru angin. Bunga itu menangkap gelombang daripada gelombang malam. Frekuensi malam yang dikeluarkan oleh bumi, medan elektromagnetik. Bunga juga menangkap bunyi daripada air hujan. Bunga juga menangkap daripada panasnya matahari. Jadi dalam peredaran bulan siang dan malam ini dia saling melengkapi. Malam dilengkapi dengan siang, siang dilengkapi dengan malam. Ya, jadi di sinilah maka selalunya kita sebut malam lawannya siang. Itu lelaki lawannya perempuan. Di situ ada kesalahannya. Harus dikoreksi di situ. Bahawa bukan malam itu lawannya siang. Tetapi malam itu pelengkap kepada siang. Lelaki itu pelengkap kepada wanita. Wanita melengkapi lelaki. Jadi kerana apa? Kerana di antara kejadian dan kejadian itu tidak ada pernah berlakunya pergeseran di antara dua kepentingan. Kepentingan siangkah, kepentingan malamkah. Semuanya tertata di dalam satu tata cara yang sangat indah yang Allah buat yang kita tak faham. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Sangat halus. Ya, yang mana perhitungannya itu dibuat dengan sangat komplit. Dan oleh sebab itulah maka kita belajar, ya. Barang siapa yang mengenal Allah, tegah dan suruhnya, tiada ia menyalah. Barang siapa yang mengenal diri, tahulah dia Tuhan yang bahari. Jadi lautan ilmu, lautan hikmah, lautan yang kita tak boleh menjangkanya. Tetapi kita kena beriman. Bukan semestinya kekurangan itu adalah merupakan azab, bukan. Allah tak bagi kita mendengar semua hal. Itu ada kelebihan. Kalaulah manusia itu boleh dengar semua hal, lari manusia takut bila lalu di kawasan kuburan. Allah tak berikan kita boleh melihat pada waktu malam. Itu adalah kelebihan, bukan kekurangan. Kerana Allah nak jadikan waktu malam itu waktu istirahatmu. Waktu untuk tubuh badan melakukan self-healing. Baik, nah
Kalau begitu bertolak daripada semua yang ada di alam ini, maka pada malam ini kita bicara tentang bunga. Bunga. Ya. Jadi oleh sebab itu daripada bunga itu, kita boleh ambil air bunga. Biasanya orang buat distill water. Air bunga, bunga itu diuapkan. Dia ambil kompol uap itu, maka itu disebut air bunga. Satu lagi, kita ambil daripada bunga ialah madu lebah. Madu lebah, kita tak ambil terus daripada bunga. Tetapi lebah yang mengambil kelebihan bunga tersebut, lalu diproses. Seperti mana yang telah Pak Haji sebutkan, dengan getaran. Jadi oleh sebab itu, maka kita lihat dekat sini, bahawa lebah telah pergi mengambil manisan daripada bunga, kemudian dibawa ke sarang, kemudian menggetarkannya dengan kalimah hu. Maka berubahlah daripada manisan itu menjadi apa? Menjadi madu. Mari kita renung sebentar. Di mana ada beberapa cara penurunan wahyu. Ketika Allah menurunkan Al-Quran melalui perantaraan Jibril, lalu turun wahyu itu dalam berbagai bentuk. Satu bentuknya ialah bunyi lebah. Bunyi lebah. Nabi SAW kalau duduk di atas seekor binatang tunggangan, akan terduduk binatang tunggangan itu kerana terlalu beratnya untuk menerima wahyu tersebut. Berkeringat wajah Rasulullah SAW yang mulia itu. Jadi nak tunjukkan salah satu bunyi ketika turunnya wahyu itu ialah bunyi lebah. Baik. Jika begitu, maka di sini terdapat beberapa himpunan hikmah. Hikmah ni ialah apa yang dapat kita pelajari daripada apa yang berlaku pada alam ini, bahawa bunga itu boleh kita ambil airnya terus. Bunga itu kita boleh ambil melalui perantaraan seekor haiwan ciptaan Allah yang bernama lebah. Itu yang kedua. Kemudian seterusnya kita juga boleh mengambil bunga itu apabila dia sudah bertukar menjadi buah. Bunga telah tukar jadi buah, kita ambil daripada buah. Lihat ya, disebut ada tiga jalan. Pertama, bunga ambil airnya, distill water. Yang kedua, bunga yang kita ambilnya itu bunga melalui madu lebah. Yang ketiga, bunga kelebihannya yang kita ambil dalam bentuk buah. Apabila dia sudah jadi buah. Jadi di sini ni asalnya adalah bunga. Asalnya ialah satu kelopak yang memerangkap semua bunyi yang ada pada alam ini. Bunyi malam, bunyi siang, bunyi orang bercakap, bunyi kepak lebah yang menghampirinya, dan apa juga bunyi yang ada dekat situ. Subhanallah. Jadi kalaulah bunga itu diambil terus airnya itu, maka namanya wave. Namanya wave. Kalau bunga itu dibiarkan diambil oleh madu, maka namanya super brain. Kalaulah bunga itu diambil daripada buah, maka namanya anxiety. Jadi berartinya ini bunga, ini madu, ini buah. Complete. Okey. Kalau begitu kita belajar bahagian-bahagian tumbuh-tumbuhan. Kalau akar, iaitu untuk perawatan pusar ke bawah. Kalaulah batang pohon, itu mengambil di sini sampai ke pusat. Tapi kalau bunga, untuk apa? Untuk otak. Buah, untuk otak. Jadi kalau begitu, maka tiga-tiga ini yang diambil langsung daripada bunga, yang diambil daripada madu, yang diambil daripada buah, kesemuanya ini Allah ciptakan salah satunya ialah untuk berfungsi di otak. Dan otak itu ada tiga. Pertama, otak besar. Kedua, otak kecil. Yang ketiga, batang otak. Jadi oleh sebab itu, maka dengan pengambilan ketiga-tiga ini, dia membuat satu complete pengobatan khususnya di otak. Baik, apakah masalah yang selalu berlaku di otak? Ya, pertama ialah sama juga seperti tubuh badan kita.
iaitu berlakunya pembengkakan otak atau kelebihan cairan di otak, ya, atau kekurangan cairan di otak. Lebih, kurang, bengkak, luka, aksiden, orang yang stroke, pecah pembuluh darah, orang yang rosak jirim kelabunya itu, dia jadi apa? Dia jadi demensia, lupa, pikun, tak ingat. Atau dia boleh jadi juga daripada penyakit-penyakit seperti sawan tarik, epilepsi. Dia boleh jadi juga penyakit neuro. Dia boleh jadi Bell palsy dan boleh jadi penyakit jiwa. Apa tu? Bipolar, anxiety, dan juga boleh jadi schizophrenia. Dia boleh jadi stress, overstress. Dia boleh jadi gangguan-gangguan penyakit otak ni, maka ubatnya ialah bunga. Orang tua dulu buat mandi bunga. 7 bunga dia buat mandi. Untuk apa 7 bunga dia buat mandi ni? Untuk mendapatkan kesegaran balik fikiran dia. Ya, bukan untuk cepat jodoh. Yang itu jodoh ni tak siapa tahu ni. Ada 5 rahsia yang orang tak tahu ni. Itu rahsia Allah. Mandi pilah sampai 10 bunga pun. Ya, itu bukan cerita dia. Tapi kita cerita ni bagaimana bunga itu memberi impak kepada otak kita. Subhanallah, manusia ni dibedakan daripada haiwan. Manusia ini dibedakan oleh haiwan kerana ada otak. Manusia ini diturunnya para nabi untuk mengajak manusia itu kepada petunjuk. Kerana dia ada otak. Kalau dia majnun, dia gila, maka tidak lagi dia jadi mukallaf. Dia tidak lagi diberikan tanggungjawab untuk mengambil agama. Tapi selagi akalnya itu termasuk orang yang berakal, wajib kepadanya untuk menerima daripada ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul kepada kita. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itulah maka kesan yang berlaku pada akhir-akhir ini, kita ada dunia ni ada fasa. Fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Pak dibagikan dunia ni ya. Fasa awal dahulu, ya, di zaman kita dahulu, kita tidak banyak sangat terdedah dengan racun. Racun pertanian kah? Daripada gelombang TV kah? Masa tu belum ada handphone. Ya, belum ada handphone. Kalau di tempat Pak Haji tu satu kampung ada satu radio saja dengan cerita bangsawan. Cerita bangsawan. Kemudian satu kampung tu ada satu TV saja. Ramai-ramai pakat pergi tengok kat situ. Masa tu dulu. Jadi orang pada waktu malam tidur. Tidur awal. Sebab apa? Sebab rumah jadi gelap. Kita gunakan lampu pelita minyak tanah tu. Kemudian selepas itu waktu telah mula berubah. Fasa yang pertama pergi kepada fasa yang kedua. Fasa yang kedua ini, kita sudah masuk lampu di rumah kita, elektrik sudah masuk dia punya TV. Ya, orang dah boleh tengok di setiap rumah TV-nya, radionya boleh buka. Ya, ada satu rangkaian Aku dan Dia. Itu lagu Aku dan Dia. Radio klasik, radio apa lagi? Radio banyak je radio Pak Haji dah tak ingat dah sebagainya, semua jenis radio-radio tu. Tapi semua itu medan. Tu fasa yang kedua. Bila masuk sekarang ni fasa ketiga. Orang dah tak tengok TV dah, sikit-sikit tengok TV. Orang dah mula tak dengar radio dah. Orang tengok handphone. Orang tengok apa daripada handphone dan orang tengok daripada internet. Yang kita sebut media sosial. Maka di sinilah berlakunya kerosakan yang paling besar pada otak manusia. Maka berlakulah kerosakan pada otak manusia. Yang pertama sekali, dia akan membuat otak itu hilang pertimbangan kelakuannya. Dia sudah tak boleh kontrol diri dia. Kalau dulu, fasa pertama, fasa kedua, orang boleh kontrol. Kalau dulu, kuliah-kuliah tak banyak. Kuliah-kuliah kat masjid ni tak banyak, tak ramai. Tapi pun tak banyak maksiat.
Sekarang ni tiap-tiap malam ada kuliah dekat masjid. Tapi makin bertambah kuliah, semakin banyak lagi kerosakan. Kenapa? Ya, kenapa? Kerana kita duduk di fasa yang ketiga. Anak-anak ya sudah tidak menghormati ibu bapa lagi. Kemudian isteri juga sudah tak melayani suami. Suami juga tak melayani isteri. Dan juga berlaku kehancuran moral. Ya, ditambah lagi dengan dadah, drug, ditambah lagi dengan daun ketum, ditambahkan lagi dengan apa-apa lagi faktor-faktor lain yang mengubah tingkah laku manusia itu. Sekarang ini kita sudah boleh membaca ayat Quran dan kita nampak kesannya pada ayat Quran tersebut. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka ibarat binatang ternak. Maka malah lebih teruk lagi daripada binatang-binatang ternakan. Sebab apa? Sebab walaupun ada akal, walaupun turun Al-Quran, walaupun Rasul turun, tetapi jadi seperti haiwan. Ya, jadi oleh sebab itu kita tengok bagaimana bagaimana mereka mengadakan baru-baru ni ya, contoh ni. Apa dia mengadakan? Diundangnya daripada satu kumpulan muzik daripada negara luar buat pertunjukan di Malaysia. Sambil pertunjukan dekat Malaysia tu mengkritik Malaysia, menyanyi sambil minum arak, kemudian meludah mempertikaikan perundangan Malaysia. Jadi apa jadi ni? Apa dia jadi? Kejatuhan. Ahlak sudah tidak ada lagi. Dan kita tengok bagaimana anak-anak sudah tidak mau bekerja. Mau duduk rehat-rehat saja. Mau jadi anak-anak tokeh saja. Dan bila anak-anak sudah tak mau bekerja ini, implikasinya dalam keadaan ekonomi yang sedang merudum ini, maka implikasinya mereka akan berdagang di negeri sendiri. Mereka akan jadi borong gagak hitam mencari makan di tepi tong sampah orang. Percayalah apa yang Pak Haji sebut ni. Sebab apa? Sebab Allah tidak memberikan kepada mereka itu bukan disebabkan kerana orang lain itu kuat. Tetapi kerana kemalasan, kerontohan akhlak dan juga akibat daripada fasa yang ketiga yang telah Pak Haji sebutkan. Nah, sekarang bagaimana kita nak merawat fasa yang ketiga ini yang berlaku pada alam ini? Ya, azan ya, kita berhenti sebentar. Macam mana kita nak off macam mana? Alhamdulillah, Pak Haji sambungkan lagi ya. Maka di fasa yang ketiga ini, zaman kerosakan. Yang dikatakan zaman ad-dukhan, yakni asap. Asap telah menutupi daripada pandangan mata kita sehingga kita tak jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi sampai begitu sekali. Jadi oleh sebab itu maka ada beberapa yang kita mesti lakukan. Yang pertama sekali kita perlu melakukan penyelamatan kepada umat ini. Maka bagaimana kita nak melakukan penyelamatan ini? Ini yang disebut kita harus bersyukur tadi ni. Syukur kita dijadikan, bersyukur Allah bagikan nikmat pada kita, bersyukur kerana petunjuk al-huda wal rasyad. Maksudnya petunjuk itu petunjuk yang Allah bagi pada hati kita. Ni mata kita ini kalau Allah tak bagi cahaya, bukit terbakar pun kita tak boleh nampak. Itulah Allah bagikan kita petunjuk. Baik, nah. Sekarang kita kena melakukan kerja Nabi, iaitu dakwah. Kita harus membimbing umat ini. Bagaimana cara kita nak melakukan kerja Nabi? Kita kena melakukan perawatan. Perawatan itu mengikut Ibn Qayyim al-Jauziyah.
pengobatan Nabi itu ada pada alamiah dan ilahiyah. Mengajak manusia itu kepada Allah dan Rasul. Mengajak manusia itu kepada ubudiyah lillahi wahdah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah harus ambil juga yang bersifat alamiah. Pergabungan di antara keduanya inilah yang membentuk sebuah generasi sihat. Jadi yang alamiahnya ini. Bunga yang menghasilkan buah. Yang ini bunga yang diambil daripada airnya, dan satu lagi super brain, iaitu bunga yang diambil dalam bentuk madu. Jadi ketiga-tiga ini menjadi asas dalam pengobatan kita. Yang super brain ini diberi melalui lidah, yang wave ini diberi melalui mata, dan yang anxiety ini kita berikan juga melalui lidah. Lidah menyambung ke otak. Mata menyambung ke otak. Satu lagi iaitu yang kita beri melalui telinga, iaitu e-spray. Di sini banyak juga orang melakukan kesalahan. Katanya dia mendengar menggunakan telinga. Sebenarnya tidak ya. Telinga itu hanya corong saja. Orang dapat mendengar bukan kerana telinganya, tapi kerana otaknya. Kalau otaknya rosak, dia tak dapat menganalisa bunyi apa. Mata pun begitu juga. Dia boleh dianalisa apa yang dia lihat itu bila otak dia berfungsi. Jadi oleh sebab itu maka kita menggabungkan e-spray khususnya untuk telinga, kita spray pada waktu malam. Di belakang telinga ini, di mastod, di tempat yang keras ini, di kiri dan juga di sebelah kanan. Baik, boleh tak saya nak spray di bahagian depan? Boleh. Di mana? Di bahagian cuping telinga ini. Ya, ini boleh kita spray di sebelah kanan dan juga sebelah kiri menggunakan e-spray. Supaya apa? Supaya dia boleh pergi ke otak melalui telinga. Kemudian, lepas telinga, ingat ya, baru kita bagi ikut mata. Sebab dalam Al-Quran, Allah cerita telinga dulu. Kemudian Allah cerita pendengaran dulu. Kemudian Allah ceritakan penglihatan. Jadi kita jangan bersalahan. Jangan bersalahan. Maksudnya, kita berikan pendengaran dulu, kemudian baru kita bagi dia dengan penglihatan. Ya, dan semua ayat Quran tak bersalahan. Pendengaran, penglihatanmu. Pendengaran, penglihatanmu. Ya, tidak pernah menyalahi. Baik. Kemudian kedua ini, super brain dan anxiety ini kita berikan dia melalui di bawah lidah. Di bawah lidah. Ya. Jadi kalau susah sangat, nak spray di bawah lidah, boleh juga spray dalam air, lalu boleh minum air tersebut. Boleh. Ya, jadi oleh itu adalah cara bagaimana kita nak memasukkan bunga di dalam tubuh badan kita. Nah, bunga itu bahagian kepala. Bunga itu untuk jirim kelabu. Bunga itu untuk otak besar, otak kecil dan pangkal otak. Jadi itu adalah di antaranya. Menggunakan terapi bunga, tapi dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Jadi insya-Allah ini untuk ubat apa ya? Untuk semua ubat. Untuk semua ubat bagi fasa ketiga dunia, mereka yang banyak tengok handphone, mereka yang banyak tengok komputer, mereka yang banyak tengok laptop, mereka yang banyak melihat program-program entertainment yang ada dalam handphone dan sebagainya, yang main game sampai waktu malam, yang tengok filem lebih pada 9 jam. Jadi ini kesemuanya itu harus diperbaiki. Kalau kita tak baiki, kita akan berada di fasa yang keempat. Baik, sekarang kita masuk fasa keempat sikit. Apa yang akan terjadi? Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa yang keempat. Fasa yang keempat ini ialah fasa kehancuran. Fasa yang tidak ada lagi pertimbangan budi pekerti akhlak. Fasa yang tidak ada lagi pertimbangan kasih dan sayang. Fasa tentang hidup manusia ini akan sering bunuh-membunuh. Hancur-menghancur. Ya, pertimbangannya tidak ada pada pertimbangan kasih sayang. Sama-sama saudara. Yang penting, maka pertimbangannya itu adalah pertimbangan untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Baik, oleh sebab itu, alhamdulillah,
kuliah kita pada malam ini, Pak Haji minta maaf ya. Kita bercadang nak buat 2 jam tapi 1 jam saja sebab ada meeting ya yang sebenarnya akan diadakan. Baik, namun begitu Pak Haji buka untuk pertanyaan 1-2 soalan yang boleh dikemukakan. Tulis ya, tulis kat situ nanti Pak Haji baca. Baik. Ya, terima kasih pada Ibu Sugiyati ya yang telah menulis fasa-fasa yang ada ini. Masya-Allah ya. Tapi yang Pak nak sebutkan keempat-empat herba ni adalah salah satu daripada herba yang sangat penting yang harus kita ada. Kan di rumah kita semua kena ada herba ni. Okey. Alhamdulillah. Kalau tidak ada apa-apa pertanyaan ya, kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua yang telah mengikuti. Okey, selamat menggunakan herba ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.